Nabi Muhammad waktu duduk di pegunungan bersama dengan Bani Sa'di, Bani Sa'ad bersama Halimah, juga sama macam badui lain. Ini kata-kata Dr. Gastif. Dia ni orientalis. Kenapa sebahagian orang Islam pinjam kata-kata dia untuk mengatakan kita dengan Nabi Muhammad tidak ada apa hubungan waktu lahir? Ambil Al-Quran tuan-tuan, yang mana waktu kecil pun Nabi Isa kata aku ni Nabi. Waktu lahir dah mengatakan aku Nabi. Itu Quran. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menulis seluruh takdir makhluk ini, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam jarak masa 50,000 tahun. Tuan-tuan, 50,000 tahun sebelum Tuhan cipta langit dan bumi ini, Tuhan dah tulis semua takdir makhluk ini. Kataba maqadirul khalqi. Kita semua, termasuklah Nabi Muhammad, termasuklah saya, Dr. Mazlan ke siapa ke, dah tulis lahir bila, beranak bila, duduk di mana, kumpulan nasyid tak nama ni main sini hari ni kan, bila-bila semua dah tulis siap-siap dah sebelum Tuhan ciptakan langit 50,000 tahun dulu. Kenapa kita kata, ada orang sanggup kata Rasulullah waktu dia nak lantik jadi Nabi, Tuhan baru pilih waktu itu. Tuhan nak lantik Nabi Muhammad jadi Nabi baru pilih, siapa aku nak ambil siapa aku nak ambil, tengok-tengok, oh yang ni aku ambil. Ada orang sanggup kata begitu. Betulkah boleh kata begitu? Ini menunjukkan kejahilan beliau terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau ada orang kata begitu, tapi mungkin tak ada. Jadi kita nak perbetulkan salah faham masyarakat tentang Nabi kita SAW. Junjungan kita sangat mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita ada hubungan dengan dia yang sangat rapat sejak baginda lahir lagi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dia kata hadis hasan, dan beberapa ulama lain kata hadis sahih. Bila ditanya kepada Nabi SAW, Abu Hurairah kata, ada orang tanya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah, bila engkau benar-benar jadi Nabi? Kata sahabat tanya Rasulullah, qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Ini hadis dalam riwayat Imam Tirmizi. Waktu Nabi Adam duduk antara ruh dengan jasad lagi, aku dah Nabi. Waktu Nabi Adam baru duk buat, tak siap lagi kan, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, kita pun tahu daripada tanah bumi ini juga, tak siap lagi, tak tiup ruh di antara ruh dengan jasad, baru aku dah Nabi, kata Nabi. Bagaimana kita tak tahu benda ni semua, tuan-tuan? Tak, tu Nabi kita SAW. Ingat tak dapat pahala sambut Maulid Rasul? Ingat tak dapat pahala ke bernasyid dan juga menyatakan kecintaan kita pada Nabi SAW? Ya Hanana, kita rindu pada Nabi SAW. Allah. Jadi tuan-tuan sudah hadirin hadirat mati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran satu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan kata para ulama, rahmat ini, ar-rahmatu wa ma'u al-barakah,
rahmat beserta dengan barakah ini bukanlah waktu kami lantik jadi Rasul lagi, waktu lahir lagi, waktu dalam perut lagi. Rahmat dan barakah itu lil alamin, kata para ulama. Tuan-tuan, bila Abdullah berkahwin dengan Siti Aminah, maka berpindahlah benih ataupun nur nubuwah tu ke dalam rahim Siti Aminah. Bila begitu, Siti Aminah yang mengandungkan Rasulullah ni tak sedar kata dia mengandung, punya hebat. Tak rasa berat perut, cuma tak datang haid saja. Tapi tak rasa berat perut, tak berada loya, tak berasa apa pun, tak berasa kesan-kesan mengandung macam orang yang mengandung. Barakah kerana mengandung Rasulullah, rahmat kerana mengandung Nabi. Yang dia tahu dia mengandung waktu mana? Katanya waktu dia sedang di antara jaga dan tidur, kan ada orang bisikkan, malaikat bisikkan pada dia, kan, innaki qad hamalti bisayyidil alamin. Yang kita dah baca waktu Bazanji kan, waktu Rawi tu. Sesungguhnya engkau sedang mengandungkan Sayyidil Alamin, penghulu seluruh alam. Baru dia perasan, oh dalam aku ada anak dalam perut ke? Dekat perut dah ke? Baru perasan. Dalam saya disambung, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia. Dalam tu. Kemudian dah mengandung, tak apa dengan senang begitu. Waktu lahir, waktu melahirkan dia, kata Siti Aminah, saya melahirkan dia dalam keadaan saya tidak tahu saya ni duduk di mana, dan saya tidak berada di mana-mana rumah orang Quraisy pun. Dia kata Allah Ta'ala muliakan kerana apa? Dia rasa dia berada satu tempat yang penuh cahaya, penuh cahaya, seolah-olah dalam lautan cahaya. Dia kata sehingga terangnya cahaya itu saya nampak menara Syam. Dia kata waktu lahir. Dari riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan bagian-bagian, itu banyak cerita lah, saya tak payah sebut tu semua. Tapi kalau kita nak cerita sebenarnya, orang yang ada hubungan dengan Nabi SAW memang penuh rahmat dan keberkatan sejak Nabi kecil lagi. Sebab itu adat orang Arab, tuan-tuan, adat orang Arab, bila anak dia lahir, dia tak susukan sepenuhnya, dia akan bagi kepada orang lain, ibu susu untuk susukan. Ini berlaku kepada Nabi kita SAW. Maka kabilah Bani Sa'ad yang setiap tahun pergilah cari anak-anak orang Arab Makkah, Arab Quraisy utamanya, untuk mereka susukan. Datang ramai-ramai, niswatun min Bani Sa'ad, perempuan-perempuan daripada Bani Sa'ad ambil datang. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala uji Nabi kita yatim, yatim waktu itu, ayah meninggal waktu dia dalam kandungan mak dia. Jadi bila yatim, bila orang ni dengar mai tanya, bila tanya dengar kata nak yatim, tak dia ambil. Ramai ni perempuan kabilah Bani Sa'ad tu, ramai, mereka duduk pegunungan, lebih kurang kalau dalam riwayat dia kata 50 ke 60 km daripada Mekah tu. Jauh perjalanan nak datang dengan unta dan dengan himal tu. Semua tak dia ambil. Bila masuk dengar kata nak yatim, tak dia ambil. Masuk dengar nak yatim, tak dia ambil. Kebetulan Halimah ni dengan suami dia orang susah. Lepas tu kebetulan dia pula ada anak kecil. Itu masalah dia. Ada dah anak kecil. Ada seekor unta, ada seekor himal. Unta pun tak apa sehat, himal pun tak apa sehat, susu pun tak apa ada. Dia sendiri pun susu pun tak apa ada, susu badan dia. Anak dia kata dalam riwayat tak pernah lena, selalu lapar, malam selalu jaga, nangis kerana apa? Nak susu tak cukup. Tu pun dia terpaksa juga pergi cari juga anak orang Mekah untuk disusukan, kerana apa? Itu sumber rezeki mereka. Dia orang dapat upah, gaji dan sebagainya. Dia pergi, tapi Allah Ta'ala takdir dia tak dapat, orang lain tak ada. Habis orang ni, sapu habis. Tinggal satu pilihan je, sama ada nak ambil yang ni atau tidak. Dia masuk. Abdul Muttalib, kawan Nabi, tanya, dari mana? Dia kata dari Bani Sa'ad. Nama apa? Nama Halimah. Kata Abdul Muttalib, Sa'dun wa Hilmun. Sa'dun bahagia, wa Hilmun, Hilmun dan penyantun. Oi, dia kata elok. Elok ni kalau kamu ambil anak cucu saya elok. Tapi nak abang, dia anak yatim. Pak tak ada itu.
Tapi kalau kamu ambil elok tu, memang Sa'ad, Bani Sa'ad, Halimah penyentun, Sa'dun bahagia, oh ya, anak saya duduk kat kamu bagus. Maka dia bawa pergi bilik Siti Aminah, jumpa Siti Aminah. Maka dia tengoklah budak tu. Waktu itu Nabi kita sedang lena. Sebelum tu dah disusukan oleh mak dia dan juga oleh seorang lagi perempuan nama apa? Ummu Aiman ke, kalau tak silap saya. Dia letak tangan di atas dada Nabi Muhammad, Halimah ni. Terus dia kalih tengok Sidna dan dia senyum. Kecil je tu. Tengok dah senyum. Oi, dia kata budak ni bagus ni. Kan, akhirnya dia ambil letak dekat tetek dia. Tak kat tetek dia, dia terus pegang dan dia terus hisap. Ya, terus minum sampai kenyang. Lepas tu dia letak sebelah kiri pula, tak nak minum. Tak, tetap tetek sebelah kiri tak nak minum. Dan tak pernah hisap tetek sebelah kiri Halimah. Itu untuk anak Halimah minum itu. Wallahu alam tu hikmah dia. Tapi itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak dia minum, elok-elok kali pertama dia minum, sejak itu dua-dua tetek Siti Fatimah penuh dengan susu. Tak macam dulu dah kendok. Kali ini penuh susu. Kenapa? Barakah dan rahmah yang Allah Taala beri pada mana-mana orang yang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok dia bawa balik, dah setuju dah, seronok dah. Allah Ta'ala buka hati dia, bawa balik, suami dia pun setuju. Unta dulu yang dalam keadaan datang pun lewat, kenapa unta slow, unta apa kan, Toyota lama kotak kan, mana boleh lawan Mercedes, betul. Unta kotak, cerita Toyota kotak lambat lah. Bila mereka ambil Rasulullah, terus unta tu dengan juga Himan penuh susu. Dia boleh ambil perah, suami dia boleh makan sampai kenyang, semua kenyang. Dan unta dia pula sihat. Walaupun mereka ketinggalan dalam rombongan sehari setengah, kata sehari lebih ketinggalan. Orang tu rombongan Bani Sa'ad dah balik dulu dah, sebab mereka dah dapat dah, balik dah. Akhirnya mereka ni dapat memintas sampai sama. Sehari dia berjalan, jumpa lah kabilah tu. Dia berkata, laju pula. Laju lah, tukar enjin baru. Kan, tukar enjin baru, terus tukar enjin BMW. Lepas tu dah laju, akhirnya memintas pula, potong pula dia. Kan, hai Halimah, sekesian kat kami, slow sikit. Kan, unta kami tak larat ligan unta kamu. Mereka sambil kata begitu. Kenapa tuan-tuan? Kalau tidak ada rahmat, tidak ada barakah pada Nabi kita waktu kecil itu, tak akan berlaku benda ini. Walaupun kita tahu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tak akan berlaku benda ni kalau tidak dengan keberkatan dan rahmat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampailah balik kambing-kambing yang dibelah oleh Halimah Sa'diyah ni semua sihat-sihat, susu penuh. Sampai orang Bani Sa'ad tanya, kamu belah susu kambing di mana? Dia kata, kami belah sana. Tak tipu, belah padang sekian-sekian. Dia berkata, jom kita belah kambing kita padang sekian-sekian. Padang hak Halimah belah, semua kambing dia susu penuh-penuh. Dia pun belah tempat yang sama, makan rumput yang sama, balik tak ada susu juga. Yang kambing Halimah ni dengan ni semua balik penuh susu. Kenapa? Kerana dia telah mengambil Nabi SAW. Tuhan tunjuk tuan-tuan terang-terang rahmat dia waktu kecil lagi. Kemudian akhirnya ceritakan Aminah meninggal, kemudian Abdul Muttalib meninggal. Maka dia dibelah oleh ponakan dia Abu Talib. Abu Talib ni juga sayang kepada dia. Abu Talib juga satu keluarga yang susah, tuan-tuan dan puan-puan, susah. Tapi cerita, dia kata Abu Talib cerita, kami bela Nabi ni, kami rasa keberkatan dia walaupun kami susah. Waktu kami makan, kalau Rasulullah datang, dia kata, kalau Rasulullah datang makan sama kami tu, kami makan rasa kenyang, cepat kenyang, lepas tu rasa kenyang. Tapi kalau kami makan, Rasulullah tak makan, duk rasa lapar, itulah makan, dah makanan sikit kan, rasa lapar. Tapi kalau Rasulullah datang, makan sikit je, kenyang, makan sikit kenyang, selalu begitu dia kata. Ini keistimewaan siapa tuan-tuan?
keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat kepada orang yang bela Nabi, rahmat kepada orang yang dekat dengan Nabi. Nah, baru bela Rasulullah, tu tak sayang Nabi. Kita ni dengan cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, bela Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Tu yang kita harap, yang tu tuan-tuan. Sebab tu jaga mulut kita, jangan cela dia, jangan cela keluarga dia, jangan cela sifat dia, jangan cela pakaian dia, jangan cela keturunan dia, jangan cela apa-apa dia yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita takut Tuhan ambil semua pahala kita buang. Kenapa disebut dalam Quran angkat suara kepada Nabi pun tak boleh? Angkat suara, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kata Allah Ta'ala, jangan angkat suara lebih pada suara Nabi. Antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Takut nanti hapus segala amalan kamu, kamu tak perasan. Kata amalan dah hapus. Kenapa? Angkat suara. Kata ulama begitulah, angkat suara selepas Rasulullah wafat pun tak boleh. Kita tetap ada hubungan dengan Nabi waktu lahir, waktu hidup, dan sampailah waktu wafat, sampai sekarang. Sebab itu kalimah tahiyat dalam semayang kita tak boleh ubah. Walaupun Rasulullah hidup dan wafat, tak boleh tukar. Assalamualaikum. Kenapa guna dhamir mukhatab? Kata para ulama, kenapa? Kenapa tak guna dhamir lighaib? Selamat sejahtera alaika, atas engkau wahai Nabi. Dalam tahiyat kan wajib baca tu, bukan sunat, wajib baca dalam mazhab Syafi'i. Tak kata selamat sejahtera atas dia Rasulullah, tak akan dia. Engkau Rasulullah tak ada dah. Tapi kenapa guna engkau juga? Sampai sekarang ulama tak kata tak boleh tukar. Sebab kita kena ada hubungan yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah tuan-tuan dan puan-puan. Rahmat kepada orang Nabi bersandak di rumah dia. Cerita dalam kitab. Seorang perempuan Arab benci kat Nabi sangat-sangat. Kemudian satu hari Nabi balik pada mana perjalanan, dia letih, dia bersandak kat rumah kawan tu. Kat rumah perempuan Arab tu yang benci kat dia tu. Bersandak lah. Kawan tu tengok Nabi bersandak, dia tu meluatkan Nabi sangat-sangat. Dia tutup pintu, degang bunyi. Orang marah tu kan, orang marah tutup pintu tu lah. Kadang-kadang bini kita mengenang bab itu tak faham-faham aja. Kan, kalau suami bab itu pun ada pasal tu. Degang tutup pintu. Tu tak suka tu. Kan, turun Jibril. Ya Rasulullah, orang ni sangat benci pada kamu. Memang hati dia sangat benci. Nombor satu nombor satu benci kamu lah, dan dia kata. Tapi oleh kerana kamu dah bersandak di rumah dia, Allah Ta'ala rahmati dia. Allah Ta'ala terus campakkan cahaya Islam pada dia. Lola tu juga. Lepas tutup pintu kedegang tu, lagi buka pula pintu. Baru sekejap je buka pintu, terus jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau, aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan engkau, Nabi Muhammad tu engkau. Nabi Muhammad tu Rasulullah. Allah terus mengucap, lepas pada tu, kenapa Tuhan terus tukar? Kerana rahmat Nabi bersandak di rumah dia. Kita pun ada ni tegak tu, kalau Nabi ada main sandak rumah dia jadi tegak sangat. Kan? Tapi dah tak ada. Macam mana? Dah tak ada tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Tahun depan sambut Maidurasa meriah sikit lagi kena sambut meriah sikit lagi. Kita sayang Rasulullah. Lau kana bainana, kalau dia dah ada di antara kita sekarang, ya seronoknya. Islam pasti akan kuat, Islam pasti akan terbela. Lah ni orang hina Islam macam-macam tuan-tuan, orang kata pada Islam macam-macam, tapi kita tak boleh. Berapa orang bersuara, orang lain sengak. Orang Islam ni bersuara, orang Islam lain diam. Bahkan ada segelintir pula orang Islam bela pula suara-suara yang sumbang ni. Ya Allah, kalau ada Nabi, benda ni mudah-mudahan tak berlaku. Tapi kalau dah memang Nabi tak ada, kita tetap kena teruskan perjuangan ini sampai akhir hayat kita. Kerana Nabi dah tinggal pada kita dua perkara tu untuk kita pegang sampai mati kita. Kalau kita pegang sungguh-sungguh, insya-Allah kita tak akan sesat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah
Sentiasalah kita kena ambil iktibar daripada apa yang Nabi kita SAW lakukan. Kenapa tak ada orang lain dah? Dan inilah jalan untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita nak pergi ke mana lagi? Ya. Dan kita nak apa lagi? Tak ada. Tempat kita ni Malaysia ni kira sambut Madinah Rasul ni kira baru nombor berapa? Baru orang kata apa, kelas berapa yang sebenarnya. Tuan-tuan, ada orang sekarang belarak tak mau dah. Tak mau. Kan belarak ni salah ke doktor? Salah lah belarak sambut Madinah Rasul ni. Agak-agak tanya di fatwa. Ataupun buat kenuri ni salah ke? Tuan-tuan buka lah rujuk kitab. Saya tengok merata lah. Imam As-Sakhawi kata apa? Dia puji Imam Abu Syamah, Imam Ibn Hajar, Imam As-Suyuti, semua dalam kitab orang sebut, kan, puji benda ni. Kecuali kalau dalam majlis tu buat benda maksiat tu tak boleh. Kalau dengan berselawat, kalau dengan menyatakan kecintaan pada Nabi, kalau dengan bersedekah, kalau dengan buat kenuri, yang ini semua ma'ruf, benda-benda ma'ruf yang diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala, kata para ulama. Raja Irbil di Iraq, dia lebih kurang jarak 70 km dari bandar Baghdad, pekan Irbil tu. Nama dia Malik, Sultan Malik Muzaffar Shah, yang dikatakan mula-mula buat majlis Rasul yang paling hebat kali, kan? Dia adik, suami isteri dia adik kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, isteri dia, ya, kira dia tu adik ipar adik ipar kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa tak kenal dia? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa tak kenal pencetus rumah Syarul? Tanya tu kenal tu. Ada tak kenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Teruk lah, sebab hak tu orang lama. Orang baru kenal, kenapa orang lama tak kenal? Ya, baik. Dia ni sambut Madinah Rasul kerana nak bagi bangkit semangat umat Islam kepada Nabi SAW. Buat majlis yang besar-besaran dengan kubah-kubah. Dia buat kubah-kubah berpuluh-puluh, bertingkat-tingkat. Dan jemput orang merata, bukan negeri dia saja, jemput orang dari negeri lain datang. 5 ekor ribu kambing panggang, 5,000 ekor kambing panggang, 10,000 ekor ayam panggang, ayam kecil kot tu. Kemudian 100,000 keping pinggan, 100,000 keping keju, dan 10,000 pinggan halwa untuk nak jamu orang semua tu. Dan belanja dia sambut Madinah Rasul berjumlah 300,000 dinar, kata para ulama. Disebut di mana, tuan-tuan? Tuan-tuan buka sejarah Madinah Rasul yang ditulis oleh Ibnu Khaliqan. Ibnu Khaliqan, ditulis di sana 300,000 dinar belanja, doktor. Di Malaysia apa? RM kita 1 dinar berapa ringgit? Orang perempuan tahu, orang beriman.